Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kamu akan belajar Bahasa Melayu tahun 4, Unit 12, tajuk Seindah Pinakul. Okey, SK dan SP. SK 3.3, SP 3.3.2. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat mengedit dan memurnikan 3 perenggan petikan teks dengan menggunakan tanda baca, ejaan dan imbuhan yang betul. Okey, mari kita lihat petikan Seindah Pinakul di dalam buku teks muka surat 81. Okey, buku teks muka surat 81. Okey, di dalam muka surat 81 terdapat 4 perenggan tentang petikan Seindah Pinakul. Okey, tetapi sekejap lagi kamu akan buat latihan hanya untuk 3 perenggan sahaja. Okey, oleh itu saya baca untuk 3 perenggan sahaja. Okey, dengar ya. Minli dan Balkis ke Kompleks Seni Budaya. Mereka ingin membeli cenderamata untuk ibu mereka. Okay. Pinakul ialah hiasan manik yang mempunyai nilai kesenian kraftangan tempatan. Manik tersebut merupakan seni kraftangan etnik Rungus Sabah. Perusahaan manik ini menjadi sumber ekonomi majoriti wanita di Sabah. Kebiasaannya, pinakul dijadikan sebagai perhiasan kaum perempuan seperti gelang, rantai, tali pinggang dan kerongsang. Corak pinakul pada perhiasan mengikut motif tumbuh-tumbuhan, bunga dan haiwan. Manik hitam, putih dan merah merupakan warna asas yang sering menggunakan oleh masyarakat Rungus. Manik tersebut terbahagi kepada 2 jenis iaitu manik kaca dan manik plastik. Harga manik kaca lebih mahal daripada manik plastik kerana diimport dari negara China dan Jepun. Rekaan manik kaca boleh mencecah ribuan ringgit. Okey, ini ialah petikan yang terdapat dalam muka surat 81, buku teks tahun 4. Jadi cikgu tak bacalah sampai habis sebab kamu akan buat latihan untuk 3 perenggan ni sahaja. Okey, dalam ni terdapat beberapa kesalahan perkataan, tanda baca dan imbuhan. Jadi sekarang saya dah tanda siap-siap untuk kamu kesalahan yang terdapat dalam perenggan-perenggan tersebut. Okey, cuba kita lihat perenggan yang pertama. Terdapat 2 kesalahan di situ iaitu kesalahan ejaan. Okey, yang pertama adalah kraf tangan. Cuba tengok pembetulan ejaan, tanda baca dan imbuhan yang kat tepi tu. Kraf tangan mesti ditulis berdekatan, tidak boleh jauh. Kraf tangan perlu dekat, perlu dicantumkan kraf tangan. Okey, yang kedua ialah ejaan ataupun imbuhan yang salah, bukan mem tetapi adalah men. Okey, menjadi. Okey, yang ketiga, kesalahan yang ketiga ialah tidak diletakkan tanda koma. Okey, tidak diletakkan tanda koma di bahagian ni. Okey, sepatutnya perlu ada tanda koma selepas gelang. Okey, rantai. Okey, dan kerongsang. Iaitu kat situ mesti diletakkan tanda koma. Okey, tanda bacaan koma. Okey, selepas gelang dan rantai. Itu adalah kesalahannya. Okey, yang seterusnya, yang keempat, ini adalah kesalahan imbuhan. Kita perlu menggunakan imbuhan di dekat sini. Sering digunakan, bukan menggunakan. Menggunakan tu maksudnya kita sedang melakukan perkara tersebut. Jadi kat sini adalah kesalahan imbuhan. Imbuhan di sepatutnya diletakkan di sini. Okey, seterusnya cuba tengok yang kesalahan yang kelima ialah kesalahan ejaan. Sepatutnya ejaan terbahagi. Jadi di sini tertinggal huruf A. Okey, terbahagi kepada 2 jenis. Iaitu tak bolehlah letak titik di sini. Okey, jadi di sini tidak perlu ada titik, kosongkan di situ. Okey, iaitu
magnet kaca dan magnet plastik. Sepatutnya selepas iaitu ni kita perlu meletakkan tanda koma. Okey, tanda koma. Okey, tanda koma. Okey. Harga magnet kaca lebih mahal daripada magnet plastik kerana diimport dari. Sepatutnya kalau diimport mestilah daripada. Perkataannya adalah daripada, bukan dari. Okey, kerana diimport daripada negara China. China ini salah. Sepatutnya China adalah kaum China. Kalau negara, ejaannya ialah China. Mesti ada H. Dan Jepun salah disebabkan ini adalah kata nama khas. Bila kata nama khas, perlu menggunakan huruf besar. Maksud dia ini adalah nama kepada negara. Bila nama kepada negara, perlu menggunakan huruf besar. Samalah kalau nama kita. Okey, contohnya Cikgu Aznita. Cikgu Aznita perlu menggunakan huruf besar. Kalau cikgu, cikgu barulah menggunakan huruf kecil. Okey, seterusnya kesalahan ejaan. Mencicah, bukan cicah. Sepatutnya mencecah. Okey, mencecah. Okey, ini sahaja kesalahan yang terdapat dalam 3 perenggan tersebut. Okey, kamu akan menulis semula perenggan ini dengan menggunakan perkataan yang betul, menggunakan ejaan yang betul, menggunakan tanda baca yang betul. Seperti yang cikgu telah buat pembetulan di bahagian tepi-tepi petikan tersebut. Okey, kamu perlu gantikan perkataan yang betul dan tanda baca yang betul. Okey. Okey, kita lihat apa yang perlu kamu lakukan. Okey, sebelum kamu lakukan aktiviti itu, okey, ini cikgu bagi contoh lah. Contoh gambar hasil kraft tangan pinakul. Sebenarnya pinakul ni sangat terkenal di Sabah. Kalau kamu pergi Sabah, dekat pasar-pasar harian ataupun pasar pagi dia tu, mereka akan menjual hasil kraft tangan mereka yang terdiri daripada pinakul lah. Antaranya yang terkenal di sana. Apabila kita pergi ke sana, kita akan membeli barangan ni sebagai cenderahati untuk sahabat anda kita yang berada di Malaysia. Sekarang ni tak boleh lah sebab ada COVID kan. Okey, so selepas ini kalau ada kamu yang akan melancong ke sana, kamu carilah kalau ada kraft tangan yang macam ni, ini adalah dipanggil pinakul. Pinakul ni dia diperbuat daripada manik-manik tau. Bila manik tu dihasilkan, dijadikan kraft tangan. Okey, ada motif bunga, ada motif orang. Dia orang ada buat rantai, buat tempat hiasan kepala ataupun buat gelang, tali pinggang dan sebagainya. Okey, ini contoh je lah yang cikgu bagi. Okey. Aktiviti yang kamu perlu lakukan ialah, okey, yang pertama, kamu perlu membaca petikan yang terdapat dalam petikan teks bertajuk pinakul. Okey, kamu akan bacalah nanti. Okey. Selepas kamu membaca, aktiviti yang kedua ialah kamu perlu menulis semula 3 perenggan petikan. Cikgu nak 3 perenggan petikan saja. Okey, kamu tulis semula 3 perenggan petikan di dalam buku teks muka surat 81 dengan menggunakan perkataan, tanda baca dan imbuhan yang betul. Tadi cikgu dah bagi jawapan yang betul. Jadi di situ tidak ada masalah lagi untuk kamu salin semula dengan menggunakan perkataan, imbuhan dan ejaan yang betul ya. Jadi sila tulis latihan kamu di dalam buku latihan BM1. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.